Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Dengan limpah rahmatnya pagi ini kita dapat sambung lagi tadabbur kita. InsyaAllah pada pagi ini kita masuk pada surah yang ke-12, surah Yusuf. Surah Yusuf ni masih lagi dalam juzuk yang ke-12. Dan 12 ni molek benar dengan surah Yusuf ni. Ada beberapa perkara tentang surah Yusuf dengan nombor 12. Ini surah Yusuf, surah yang ke-12 dalam juzuk yang ke-12. Dan sekitar cerita Yusuf ni adalah tentang 12 orang adik-beradik ni. 12 orang adik-beradik. Jadi Nabi Yusuf ni dia ada 11 orang adik-beradik yang lain. Surah Yusuf ni surah yang diturunkan di Mekah. Dan daripada awal sampai akhir satu cerita sahaja. Satu cerita sahaja, yang ini berkenaan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tidak bercampur dengan surah, dengan mana-mana cerita umat yang terdahulu. Dia berbeza sama sekali dengan dua surah sebelum dia, iaitu surah Yunus dan surah Hud. Yang mana surah Hud itu memperincikan tentang dakwah para nabi dengan begitu detail, kecuali pada cerita Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Kerana cerita Nabi Musa alaihissalam tu Allah Ta'ala perincikan dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus, cerita para nabi yang lain disebutkan secara isyarat. Cerita Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, dalam surah Yunus disebutkan secara isyarat, tetapi dalam surah Hud disebutkan secara terperinci. Manakala surah Yusuf ini Allah Ta'ala memperincikan kepada Nabi SAW tentang cerita Nabi Yusuf ni. Kenapa? Kerana ini adalah tasliyah kepada Nabi, memberi kekuatan kepada Nabi, seperti mana kita baca di akhir surah Hud baru ni, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Setiap satu daripada cerita yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad daripada cerita nabi-nabi yang terdahulu, itu adalah untuk meneguhkan hati engkau. Mana Allah Ta'ala nak memberikan lagi keteguhan hati kepada Nabi SAW dengan cerita sejarah Nabi Yusuf daripada awal sampailah kepada akhir Nabi Yusuf itu. Macam mana perjalanan Nabi Yusuf itu dalam kehidupan dia sebagai anak yang kecil, sehinggalah dia menjadi raja ataupun wakil kepada raja. Dia dipenjara, dia pernah menjadi hamba, dia pernah dibuai dalam telaga. Setiap satu daripada episod cerita Nabi Yusuf tu benar-benar menjadi pengajaran yang besar kepada Nabi SAW. Dan surah-surah ni, daripada surah Yusuf, daripada surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf dan seterusnya, dia semua adalah inzar, amaran secara terbuka kepada kafir Quraisy. Kenapa? Kerana penentangan mereka yang hebat kepada Nabi SAW. Jadi selain daripada taslih untuk Nabi, ia merupakan sebagai inzar, amaran terus menerus diberikan kepada pokok Quraisy
Dan dalam surah Yusuf ni Allah Ta'ala kemukakan amaran ni di akhir surah. Setelah daripada Allah Ta'ala cerita dengan begitu detail cerita Nabi Yusuf ni, muka terakhir tu penuh dengan peringatan kepada kafir Quraisy, amaran kepada mereka jika mereka terus mengingkari kebenaran Al-Quran, kerasulan Nabi SAW. Dan kita perhatikan juga dalam surah Yusuf ini, seperti mana surah-surah terdahulu, terdapat pertembungan, konflik antara al-haq, as-sira' bainal haqq wal batil, pertembungan di antara kebenaran dengan kebatilan, di mana puak-puak yang benar itu adalah para nabi dan pengikut mereka yang ikhlas, Rasulullah SAW dan para sahabat. Manakala puak-puak yang batil itu orang-orang Mekah lah, kafir Quraisy yang menentang dakwah Nabi SAW. Dan kalau kita tengok lagi surah ni, dia punya teras utama, pengajaran yang besar yang Allah SWT nak sebut pada kita, itu pada ayat yang ke-90. Pada ayat yang ke-90, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, yang ini tetap teguh di atas kebenaran, maka Allah SWT tidak akan mensia-siakan ganjaran orang yang muhsinin, yang melakukan kebaikan. Jadi surah Yusuf ni sebagai satu bukti sejarah ataupun dalil tarikhi, sebagai satu bukti sejarah yang perlu diberi perhatian oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, begitu juga kepada kafir Quraisy, dan lebih-lebih lagi kepada kita, bahawa pelajaran utama daripada surah Yusuf ini 3 perkara lah, berdasarkan kepada ayat 90 ni, iaitu takwa kepada Allah SWT, innahu may yattaqi. Yang kedua, wa yasbir, bersabar. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan yang ketiga, sifat ihsan. Jadi ada ketiga-tiga perkara ni, maka Allah SWT akan memberi ganjaran yang besar. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun, engkau akan mendapat ganjaran yang tidak akan putus. Jadi 3 perkara ni adalah pelajaran yang besar secara umum, ia pasti diperolehi oleh penerima surah ni. Surah ni juga Allah SWT menyebut sebagai ahsanal qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Dalam ayat yang ketiga Allah Ta'ala memberitahu surah ni adalah sebaik-baik cerita. Sebaik-baik cerita kerana penceritaan itu begitu teliti, begitu tersusun, tidak nampak terpisah-pisah. Jadi surah ini, surah Yusuf ni, maknanya satu-satu surah yang menceritakan tentang Nabi Yusuf dengan lengkap, yang mana tidak terdapat dalam mana-mana surah yang lain. Jadi perkara tentang cerita Nabi ni, ada Nabi yang Allah SWT tidak cerita langsung tentang mereka dalam Al-Quran, nama pun tidak disebut. Ada juga Nabi yang Allah SWT sebut nama mereka dalam Al-Quran, tetapi cerita tak ada. Macam Nabi Zulkifli, Nabi Ilyas, kalau ada pun isyarat ringkas. Nabi mana? Nabi Zulkifli, Nabi Idris, hanya ada pada nama, cerita tak ada. Ada yang Allah SWT cerita Nabi-Nabi ni dengan begitu terperinci dalam banyak tempat. Dalam banyak tempat ada disebutkan secara ringkas, ada tidak.
Nabi yang paling Allah SWT banyak cerita tentang hal beliau, hal baginda adalah Nabi Musa AS. Dalam banyak surah dengan begitu terperinci sekali. Itu sifat cerita Nabi Musa AS, terutamanya berkait dengan Yahudi. Supaya kita kenal tentang Yahudi ni dalam surah Baqarah begitu detail sekali. Begitu juga dalam surah Al-A'raf tentang Bani Israel. Kemudian kalau tentang dakwah kepada Fir'aun, Allah Ta'ala cerita dalam 2 surah yang detail juga. Dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun dalam surah Qasas dan juga dalam surah Taha. Tetapi untuk cerita Nabi Yusuf ni Allah Ta'ala khususkan hanya dalam surah Yusuf ini, tidak ada dalam surah yang lain. Maka disebutkan, maknanya seolah-olah kalau seorang tu nak baca satu surah, dia tak secampur dengan mana-mana Nabi yang lain. Maka inilah surah dia. Surah tu boleh baca dengan tertib, dengan ada permulaan, dengan tertib susunan, kronologi, dengan ada pelak-pelak dia. Baca sampai awal sampai akhir. Maka inilah surah yang menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi sebab apa Allah SWT menyebut surah Yusuf ini sebagai ahsanal qasas? Kerana ia merupakan pengajaran, pengajaran yang terdapat di dalamnya itu bukan hanya semata-mata cerita yang menarik, tetapi pengajaran yang begitu menarik, terutamanya kepada seorang pendakwah yang nak bawa kebenaran, yang berjuang di jalan Allah SWT. Maka cerita ni adalah cerita yang terbaik. Kenapa? Kerana dalam cerita Nabi Yusuf ini, dia merupakan cerminan untuk Nabi. Sebab apa? Sebab hubungan Nabi SAW dengan puak-puak Mekah ni, puak-puak Mekah ni anak beranak Nabi, bukan orang lain. Tu puak saudara, tu waris situ, waris sini, sama aja. Sebab daripada keturunan Nabi Ismail belaka. Jadi cerita Nabi Yusuf AS dan cerita Nabi Yusuf AS dan adik-beradik dia ni adalah cerminan kepada cerita Nabi SAW dengan penduduk Mekah yang memusuhi Nabi. Kalau kita tengok daripada awal lagi, ada konflik antara Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia. Begitu juga daripada awal lagi ada konflik Nabi SAW dan dengan musyrikin Mekah. Itu musyrikin Mekah telah sepakat untuk membunuh Nabi SAW setelah mana mereka bermesyuarat di Darun Nadwah. Sama juga seperti adik-beradik Nabi Yusuf ni, dia bermesyuarat di belakang ayah mereka untuk bunuh Nabi SAW, untuk membunuh Nabi Yusuf. Jadi puak-puak Mekah ni dia bermesyuarat di belakang, di belakang Bani Hashim. Tak ada Bani Hashim, tak ada Bani Manaf. Mereka sepakat untuk membunuh Nabi SAW. Begitu juga keadaan Nabi SAW pergi menyelamatkan diri, berada dalam gua Thur. Itu sama seperti gambaran kepada puak-puak Mekah ni lepas Nabi Yusuf, puak-puak adik-beradik Nabi Yusuf ni dia campurkan Nabi Yusuf dalam telaga. Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar tu dengan ketakutan. Itu gambaran menyerupai seperti keadaan Nabi Yusuf yang bersendirian dalam kegelapan. Dia budak kecil lagi pada waktu itu, duduk dalam gua. Kemudian sehinggalah Nabi SAW dapat berhijrah, pegang tampuk kekuasaan Madinah. Maka itu sama seperti Nabi Yusuf yang keluar daripada penjara, menjadi menteri kewangan, menjadi penasihat raja. Jadi ada banyak persamaan cerita Nabi Yusuf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah bila Nabi buka Fatah Mekah tu, Nabi pergi menguasai Mekah, maka semua orang Mekah tu dalam keadaan
takut. Takut kepada tindakan apa yang tanya kepada mereka, kamu kira apa yang aku akan buat terhadap engkau. Maka orang Mekah jawab, engkau orang mulia, engkau orang mulia, anak saudara kepada orang mulia. Jadi kata-kata Nabi sallallahu, kata-kata orang Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan Nabi ni macam Nabi Yusuf lah. Sebab Nabi Yusuf ni Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim. Yusuf ni Al-Karim ibnul Karim. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Pak lapis keturunan Nabi. Maknanya orang mulia. Orang mulia ni dia memaafkan. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada sebarang celaan terhadap kamu pada hari ini. Jadi hal tu jugalah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Mekah pada ketika Fatah Mekah tu, la tasriba alaikumul yaum intaliqu fa innakum at-tulaqa. Pergilah, maknanya kamu boleh buat apa-apa, aku maafkan. Kamu adalah orang-orang yang dilepaskan, tidak diambil tindakan. Mana Nabi tidak berdendam terhadap orang Mekah yang telah menyeksa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar inilah ada ulama berpendapat bahawa tempoh surah Yusuf ni diturunkan adalah pada tempoh dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah. Jadi seperti mana yang kita maklum, kita baca surah-surah dalam Al-Quran ni, dia ada fasa tempoh turun sebelum berhijrah, lepas daripada berhijrah. Dia kalau kata sebelum hijrah tu dia ada dekat-dekat nak berhijrah, maka di sana ada banyak isyarat tentang berhijrah, tentang arahan berhijrah, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertindak bila mana Nabi berhijrah berada di tempat baru. Bukan kata bila Nabi tahu sampai Mekah tu segala taklimat tentang pentadbiran pemerintahan, cara dasar kerajaan Allah Ta'ala akan wahyukan ketika berada di Madinah. Tidak ada dah dasar-dasar pemerintahan, prinsip-prinsip pentadbiran yang Allah Ta'ala telah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa di Mekah lagi. Sebab itulah dia ada kajian yang dibuat oleh ulama ayat-ayat politik di era Mekah. Ayat-ayat politik di era Mekah, maknanya siap dah Allah Ta'ala telah mempersiapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentadbir Madinah. Jadi Nabi hanya pagi tu buat kerja ketika tiba di Madinah untuk menjadi ahli politik, untuk menjadi pentadbir negara. Allah Ta'ala telah didik Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memberi taklimat pada Nabi dalam banyak ayat-ayat Mekah, macam dalam surah An-Namli dalam surah An-Namli, surah Sabah, dan dalam beberapa surah yang lain. Kemudian surah ni juga dikatakan sebagai sebaik-baik cerita. Kenapa? Kerana orang tertentu ni, setengah orang dia hanya melihat Yusuf ni Nabi yang comel. Dia baca cerita Imratul Aziz tu terpukau, begitu juga sains-sains dia tu terpesona dengan keindahan Nabi Yusuf. Dia hanya tengok Nabi Yusuf ni comel, sehingga menarik perhatian para wanita. Dan orang kita ni pula kalau dia ngandung tak, surah ni lah hak dia baca semua. Dan surah anak comel, macam Nabi Yusuf alaihissalam. Tu tidak tepat. Nabi Yusuf comel alaihissalam, Nabi Yusuf comel tu memang tertudah, itu adalah takdir daripada Allah Ta'ala. Dan tidaklah semua Allah Ta'ala, tidaklah semua orang ni Allah Ta'ala buat dalam keadaan rupa parah comel. Ada tak comel, ada sederhana. Jadi nak jadi fizikal secara comel, rupa parah yang tampan menawan ni, ini bukan pilihan kita. Tuhan bagi tu jelah lah. Tapi menjadi satu, kita kata tidak tepat lah, tidak bersesuaian. Tujuan dibaca ke tujuan membaca surah Yusuf ni kita letak nak suruh dapat anak comel. Sebab apa? Sebab keindahan Nabi Yusuf alaihissalam ni, dia lebih indah pada batin dia, pada dalamnya dia, berbandingnya pada zahir dia.
Sebab walaupun diceritakan Nabi Yusuf ni comel ke apa semua, kalau dia raja nak buh dalam jin, comel dia ni, dia adik-beradik beci, dia lepas juga dalam telaga. Maknanya keindahan, kecantikan ni dia sebab kepada kedengkian, sebab kepada kemarahan. Imratul Aziz tu, walaupun pada mulanya dia terpukau, terpesona dengan kecantikan Nabi Yusuf, akhirnya dia jugalah dia buat tuduhan palsu terhadap Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf ni masuk dalam penjara. Maknanya dari kecantikan itu bukan segala-galanya. Apa yang perlu dipelajari oleh orang beriman daripada peribadi Nabi Yusuf ni adalah Nabi Yusuf ni mempunyai keunggulan akhlak, kerana dia telah melalui ujian demi ujian dalam fasa kehidupan dia, yang mana keindahan kepribadian Nabi Yusuf begitu terselah dapat dilihat kepada kepintaran dia, dari segi kesucian dia, menjaga maruah, menjaga peribadi, kerana kenabian yang Allah SWT berikan kepadanya, kerana kepandaian dia dalam ilmu ta'bir mimpi, kerana keteguhan dia tu menjaga akidah. Mana dia sebagai Nabi, dia duduk dalam penjara, dia berdakwah kepada teman-teman penjara dia. Begitu juga kerana Badsyahi dia, kerana dia menjadi seorang raja dalam negara Mesir. Dia menjadi penasihat raja, dia jadi menteri, dia jadi penasihat raja, dan ada yang kata dia ni menjadi raja juga, kerana putera mahkota pada waktu itu tidak layak menjadi raja lagi. Jadi untuk sementara waktu Nabi Yusuf ni mengambil alih, jadi pemangku raja. Begitu juga dalam peribadi Nabi Yusuf ni ada sifat memaafkan, walaupun ada kuasa untuk dia mengambil tindakan. Walaupun dia sebagai raja pada waktu itu, dia boleh menghukum adik-beradik dia, tetapi dia tidak hukum. Jadi di sini maknanya Nabi Yusuf ni benar-benar seorang yang sempurna dari segi kepribadian dia, kerana dalam setiap fasa kehidupan dia tu dia diuji dan dia telah berjaya, dengan kesabaran, dengan ketekunan dia, dengan dia menjaga peribadi, dengan dia berdakwah manusia kepada Allah SWT. Maka dengan sebab itulah surah ni adalah surah yang terbaik, kerana maksud daripada surah Allah maksud daripada satu kisah adalah teladan. Kita cerita panjang mana pun, biografi orang, biografi ko biografi ko memori ko gapo ko, orang baca tu adalah kerana nak dapat tauladan, uswatun hasanah. Maka sebaik-baik cerita Nabi Yusuf ni adalah sebaik-baik cerita adalah kerana ia menggambarkan kepada kita peribadi Nabi Yusuf yang telah berjaya. Kenapa? Kerana dia memiliki kesempurnaan akhlak. Kemudian kita pergi kepada surah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Surah ni dia ada berapa? 111 ayat. Ada 111 ayat. 3 ayat yang pertama ni Allah SWT cerita kepada kita targhib ilal Quran, galakkan supaya kita ni mendekati Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka dengan sebab itulah Allah SWT memulakan dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni banyaklah tafsiran yang diberikan oleh ulama. Hak masyhurnya Allahu a'lam bimuradih. Allah SWT lebih mengetahui dengan kehendak dia. Walaupun macam-macam tafsiran yang telah dibuat oleh alim ulama,
Ada yang kata ini cerita ni adalah cerita ghaib yang mari dari Allah SWT. Ia dapat menghilangkan segala keraguan yang ada dalam diri orang musyrik tentang Nabi SAW. Maka surah inilah yang memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya, sehingga tidak ada sebarang keraguan terhadap kebenaran Nabi SAW. Kenapa? Kerana orang musyrik ini dia tanya macam-macam kepada Nabi SAW, minta supaya Allah Ta'ala ceritakan, kalau kamu benar Rasul dari Allah Ta'ala ni, ceritakan kepada kami cerita Nabi Yusuf. Ayatul lisailin, kerana ada orang yang mahu bertanya tentang Nabi Yusuf dengan lengkap, maka surah ni Allah Ta'ala turunkan. Jadi Nabi sebagai seorang Nabi, dia hanya menyampaikan apa yang diberitakan oleh Allah SWT kepada dia. Dan kita sedia maklum bahawa Nabi seorang ummi. Sebelum daripada turunnya Al-Quran, Nabi tak boleh baca. Berarti Nabi SAW sebelum jadi Nabi ni tidak pernah mempelajari kitab Taurat ke kitab Injil ke mana-mana kitab yang ada pada waktu itu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak jaga Nabi SAW. Jadi bila Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi SAW, barulah Nabi tahu apa yang tidak pernah Nabi ketahui sebelum pada ni. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idzan lartabal mubtilun. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Kamu tidak pernah membaca sebelum daripada Al-Quran ni mana-mana kitab, dan kamu tidak pernah tulis dengan tangan kamu, yang ini sebelum daripada terima Al-Quran ini. Maknanya Allah SWT turunkan surah ni untuk menafikan segala bentuk keraguan, segala bentuk syubhat yang ada dalam diri orang musyrik, yang mana mereka jadikan syubhat ni sebagai alasan untuk mereka tidak menerima dakwah Nabi SAW. Itu yang ditafsirkan oleh ulama berdasarkan kepada huruf ra. Huruf ra itu adalah huruf takrif. Huruf ulalik ni berarti taraddud. Taraddud tu berarti syak. Jadi huruf ra tu adalah huruf takrar, bulan. Kita baca tu dia jetak, dia getar. Dia kalau kita sebut huruf ra tu dia akan ada getaran. Getaran tu menandakan dia pergi balik. Pergi balik tu mana taraddud, teragak-agak, ada syak. Jadi surah ni Allah Ta'ala datangkan dengan berita daripada gaib yang tidak pernah Nabi ketahui. Lalu menjelaskan kepada Nabi dengan begitu terperinci. Maka dengan sebab itulah segala keraguan yang ada dalam diri orang musyrik tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mereka tolak kebenaran Al-Quran. Tilka ayatul kitabil mubin, itulah dia ayat-ayat kitab yang nyata. Itulah ni maknanya menggambarkan kedudukan Al-Quran yang tinggi. Yang mana ayat-ayat Al-Quran itu ayat-ayat itu maknanya tanda daripada Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam kitab. Kitab yang nyata, maknanya surah ni akan cerita dengan nyata kepada Nabi SAW dan juga kepada orang beriman, kepada semua manusia. Segala fakta-fakta, segala penjelasan-penjelasan yang tidak perlu kepada penjelasan yang lain. Maknanya kalau nak tafsir dengan apa alat luar, tak perlu dah. Memadai dengan apa yang terkandung dalam surah ini, kita dapat memahami surah ni. Itu makna mubin. Sebab kitab Al-Quran itu bila disifat dengan mubin, maknanya dia dapat menjelaskan. Jadi dia tidak perlu dijelaskan, kerana dialah yang menjelaskan. Begitu juga kebenaran Al-Quran itu adalah kebenaran ia tidak perlu kepada keterangan lain. Mubin, dia sendiri jelas dan dia menjelaskan pula kepada orang lain. Itu sifat mubin yang dapat membezakan, yang dapat menentukan antara kebenaran dan kebatilan. Dia berbeza dengan surah sebelum pada ni, surah Yunus. Tilka ayatul kitabil hakim.
Ini mubin. Bezanya ulama menyatakan bahawa beza di antara kitabul tilka ayatul kitabil hakim dengan tilka ayatul kitabil mubin ni, ayat itu, kitab itu bila disifatkan dengan hikmah, maka di sana terdapat banyak dalil-dalil akli. Dalil-dalil akli. Ia menjelaskan kukuhnya akidah. Kalau kita baca dalam surah Yunus baru ni, kita boleh tengoklah macam mana Allah Taala buat perumpamaan tentang apa, air hujan yang turun, kudrat Allah SWT yang menurunkan hujan. Dan beberapa dalil-dalil yang lain. Jadi pendalilan istidlal dalam surah Yunus itu lebih banyak kepada dalil akli. Sebab hikmah ni memerlukan kepada akal yang tinggi, akal yang sempurna. Maka kitab surah Yunus, ya, sifat dia Al-Hakim dapat membimbing akal kepada peringkat yang lebih tinggi untuk mereka mengenali Allah SWT. Adapun tilka ayatul kitabil mubin, mubin di sini dengan makna dalil-dalil yang Allah SWT sebutkan dalam surah ni, dalil ni bersifat dalil tarikhi, dalil sejarah. Jadi sejarah menjelaskan, penjelasan melalui sejarah. Maknanya dalam surah ni tak perlu manusia ni lihat bukti kudrat Allah SWT di alam semesta. Sebab wajah istidlal dalam surah ni tidak bersifat lagu tu. Wajah istidlal dalam surah ni itu kita kena ambil dalil daripada sejarah. Maknanya sejarah lah. Kalau surah Ar-Ra'd lepas pada ni, surah Ar-Ra'di lepas pada ni, dia lebih kepada banyak ayat-ayat tentang kudrat Allah SWT, dalil-dalil rububiyah, dalil-dalil akli, sama ada dalil afaki ataupun dalil anfusi, dalil dalam diri, dalil dalam alam semesta. Jadi dalam surah Ar-Ra'd tu dia tak ada cerita. Habis dah cerita. Jadi dalam surah Yusuf ni, oleh kerana cerita sahaja, cerita dengan cerita seorang nabi dalam banyak peringkat kehidupan dia, maka itu adalah dalil sejarah. Bila dalil sejarah, maka ulama kata mubin sifat dia. Kalau dalil akli dah, maka surah itu sifat dia Al-Hakim. Maknanya kita kena beristidlal dengan dalil akli. Kitab mubin kita beristidlal dengan dalil tarikh. Itu beza dia. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan kitab tadi sebagai Quran yang berbahasa Arab. Quran yang berbahasa Arab, mudah-mudahan kamu berfikir, kamu dapat menggunakan akal. Jadi ayat ni memberitahu kepada kita, yang pertama, nikmat yang besar turunnya Al-Quran itu. Yang kedua, tujuan diturunkan Al-Quran. Jadi dalam ayat yang pertama, Allah Ta'ala memberi tarhib ilal Quran, memberi galakan supaya kita mendekati Al-Quran dengan menyatakan sifat Al-Quran itu mubin. Ayat yang kedua ni Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, Allah satu nikmat yang besar dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu. Yang kedua, la'allakum ta'qilun. Tujuan turun Al-Quran supaya kita guna akal. Jadi kita baca Al-Quran ni, dia tak macam kitab lain, kitab agama lain tu tutup akal, terima sahaja. Itu panggil doktrinisasi. Dah. Maknanya kita telah gok-gok, brainwash, telah gok-gok, telah bulat-bulat tanpa kita fikir. Quran tidak. Quran ni baca kitab ni, Allah Ta'ala ajak mikir lalu. Tengok umat terdahulu kita mikir, tengok dalil alam semesta kita mikir. Jadi tidak macam agama lain, buat jangan fikir dengan akal. Kita tidak. Daripada awal lagi Allah SWT suruh kita guna akal bila kita belajar Al-Quran. Inna anzalnahu,
sesungguhnya kami turunkan kitab ini sebagai nikmat yang besar. Sebab takut kita kata lagu mana sekala kalau kata turun Quran ni dia turun beransur-ansur, nazzalna. Anzalna ni mana turun sekaligus. Turun sekaligus anzalna. Kalau turun sikit-sikit ni nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, kami turunkan kepada engkau al-Quran tu sedikit demi sedikit. Maknanya dalam tempoh 23 tahun Nabi menjadi rasul tu, Allah Taala turunkan kepada Nabi Quran sedikit demi sedikit. Hak ni apa pula diturunkan inna anzalnahu tu. Jadi jawapan dia iaitu inna anzalnahu ni mana kami turunkan sebagai nikmat yang besar. Sebagai bukti yang besar. Sebab dalam Quran ada beberapa tempat seperti yang kita baca dalam surah Al-A'raf dulu, bila kata turun sebagai nikmat ni, Allah Taala akan gunakan anzalna. Ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum. Yuwari sawatikum warisha. Wahai bani Adam, sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau itu pakaian untuk menutupi aurat kamu dan sebagai perhiasan yang berwarna-warni. Jadi kain dia tak tunggu sela-sela gitu daripada langit. Maknanya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang besar. Dengan diturunkan pakaian, yakni sebab-sebab kamu boleh buat pakaian. Turun hujan, tumbuh pokok kapah, diberi akal kepada kamu untuk fikir cara nak buat kapah, dan cara nak hasilkan benar daripada kapah, daripada benar jadi pakaian. Ada ilmu menjahit, ilmu buat jarum, mesin jahit, macam-macam. Itu nikmat yang besar. Jadi sebab itulah digunakan inna anzalnahu Qur'anan. Quran ini sebagai Quran, maknanya asal makna Quran ni yang dibaca berkali-kali. Yang dibacakan berkali-kali. Al-Quran hak kita baca tu nama dia Al-Quran. Asal maknanya Quran ni dia daripada qara'a. Qara'a dia ada dua. Qara'a ni maknanya satu menghimpunkan, berhimpun. Macam perempuan ni dia mari haid dah. Dia mari haid dia tu quru ni mana berhimpun, darah tu berhimpun, lalu dia keluar pada waktu haid. Ataupun dia berhimpun pada waktu suci, pada waktu haid tu dia keluar. Itu asal mana qara'a. Jadi qara'a ni maknanya huruf-huruf yang kita himpunkan, kita baca. Quran itu dikumpulkan. Satu lagi dengan mana yang dibaca berkali-kali. Maknanya kita akan baca sama Quran ni. Lepas satu surah pada surah yang lain, lepas satu ayat pada ayat lain, pada satu surah pada surah yang lain, daripada sekali khatam pada dua kali khatam, dan seterusnya berkali-kali. Dibaca dengan berkali-kali Arabiyyah, dalam bahasa Arab. Yang ni sebagai satu nikmat yang besar untuk kamu orang Arab. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, maknanya kamu tidak perlu mempelajari bahasa lain untuk mempelajari makna Al-Quran. Bahasa kamu dah. Maknanya kamu orang-orang Mekah yang menentang Nabi, yang meragui kebenaran Al-Quran itu, Allah satu rahmat yang besar untuk kamu ni dapat bimbingan wahyu melalui Quran dalam bahasa kamu. Sebab apa? Sebab zaman Nabi SAW, untuk orang tu tahu kebenaran, kitab kebenaran, dia kena masuk Kristian. Macam dulu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni dia orang Arab yang mencari kebenaran, dia tak sel agama penyembahan berhala ni. Dia jadi Kristian, dia mempelajari bahasa Ibrani, dia salin kitab Injil daripada bahasa Ibrani itu, dia salin kepada bahasa Arab. Maknanya orang Arab pada waktu itu kalau nak mempelajari isi wahyu, nak mempelajari agama, dia kena belajar bahasa lain, pindah pada bahasa Arab. Maka kamu orang Arab sekarang ni bertuah, sepatutnya kamu
terhutai budi, kerana untuk kamu mendapat hidayah, kamu dapat secara langsung. Kamu baca Quran, kamu boleh faham. Kerana apa? Kerana Quran ni adalah bahasa Arab. Bahasa Arab pula Arab yang nyata. Bukan Arab tidak jelas. Tak bukti. Kalau Arab kita dengar Arab Ami, Arab lu benar ke Arab Mesir lagilah. Tak faham, tak bukti, tak tahu gapo dia kecek. Bunyi go, bunyi tak standard. Tapi Quran diturunkan dengan standard, dengan begitu jelas. La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu dapat berfikir, makna kamu dapat pelajaran. Jadi itu adalah satu nikmat yang besar kepada kamu orang Mekah dengan mendapat Al-Quran. Pas kita ni jadi kita kena ingatlah, tak kira Allah Ta'ala nak turunkan Al-Quran ni dalam pelbagai bahasa. Surah Yusuf dalam bahasa Arab, surah Baqarah dalam bahasa Inggeris, surah ni dalam bahasa Jepun. Itu tidak jadi hikmah bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetapkan Quran ni daripada A sampai Z, daripada Fatihah sampai An-Nas dengan bahasa Arab. Lagu mana cara dia? Sebab Allah Ta'ala bangkitkan Nabi sebagai Nabi di tengah-tengah orang Arab. Nabi orang Arab, Quran pun bahasa Arab. Kemudian orang Arab ni lah bawa Quran ke seluruh dunia. Jadi dalam masa yang sama mereka bawa Quran itu sendiri. Hebat tak hebat Al-Quran ni dalam bahasa Arab ni, sehingga negeri yang tidak guna bahasa Arab jadi Arab. Maknanya jadi bahasa rasmi. Maknanya kalau kita kata kita orang Melayu dah, mana reti bahasa Arab dah. Jadi kita nak belajar Quran payah dah, kita tak reti bahasa Arab. Orang Arab tak apalah, bahasa dia. Kita ni orang Melayu, dia sebenarnya gini. Bila Quran tu mari turun mempengaruhi jiwa manusia, sehingga mengubah akhlak manusia, sehingga mengubah bahasa negara tu sendiri. Kalau kira kawasan Iraq, kawasan Baghdad ke apa semua tu, Kufah, pengaruh bahasa Parsi kuat tu. Kalau kira Imam Abu Hanifah tu, kitab dia dalam bahasa Parsi. Dia tu kawasan Parsi. Kawasan Parsi tempat dia tu. Sebab itulah dalam perbahasan Fiqh Akbar tu dia ada satu perbahasan tentang menterjemahkan sifat Allah Ta'ala ke bahasa Farsi. Mana tepat dia tu Farsi. Imam Ghazali pun sendiri dia tulis kitab dalam bahasa Farsi. Imam Ghazali tu tulis kitab dalam bahasa Farsi. Tata negara tu, ilmu tata negara, Nizam Muluk nama kitab dia. Lepas tu Imam Ghazali ke Imam Haramain, mereka semua ni berada di wilayah Farsi. Semua tu guna bahasa Arab. Di Sepanyol tu dia bukan bahasa dia, bahasa Sepanyol tu bukan bahasa Arab, tapi orang Sepanyol tu boleh tulis kitab ke bahasa Arab. Bahasa pentadbiran zaman Bani Umayyah dulu adalah bahasa Arab. Mesir dia bukan bahasa Arab, bukan bangsa Arab, tapi bila Arab pergi bawa Quran, bawa Islam, tukar kerajaan. Jadi nak beritahu di sini, Quran tu dia mari, dia boleh ubah bahasa setempat. Ubah bahasa setempat, mana boleh mengubah kerajaan. Jadi sekadar nak ubah peribadi seorang, maknanya daripada dia tak boleh bahasa Arab boleh bahasa Arab, bukan benda yang sukar sebenarnya. Cuma kita silap jumpa tu guru. Kita belajar bahasa Arab, kita tua dah nak faham Quran, belajar bahasa Arab, kita pergi belajar tasrif. Darabu, main tukar. Waktu ya putus angin tu 3 kali ngaji dah. Pergi dia main daraba. Yaf'aluna tukar tu. Duduk sebulan puas tak saya ngaji bahasa Arab. Sebenarnya kita boleh belajar bahasa Arab direct dengan Quran tu. Muka tujuan kita nak faham Quran. Nak belajar Quran, nak belajar bahasa Arab, tujuan nak faham Quran, dia tak boleh belajar cara nahwu biasa ni. Dia ada cara dia panggil kaedah harfiah. Pergi pada Quran tu sendiri, belajar nahwu, belajar tata bahasa Quran.
Jadi nak cerita di sini, Quran dalam bahasa Arab tidak menjadi halangan kepada kita orang Melayu untuk mendapat hidayah. Cuma apa yang Allah SWT sebutkan di sini, Quran dalam bahasa Arab ni, wahai orang Arab, Quran bahasa kamu dah. Kamu boleh faham. Kita orang Melayu ni, kita menerima Al-Quran kerana kita menerima Quran dalam bahasa Arab, kita boleh faham bahasa Arab ni, kita boleh faham Quran yang berbahasa Arab ni kerana kita ada alim ulama. Orang Arab yang boleh mempelajari bahasa Melayu kita, ataupun orang Melayu kita belajar bahasa Arab, lalu dia memberi pengajaran untuk kita. Maknanya Quran bahasa Arab ni bukan alasan untuk kita tidak faham Quran. Sebab kita boleh dapat dengan cara lagu mana Allah Ta'ala buat asbab. Orang Arab belajar bahasa kita, dia syarah Quran kepada kita dalam bahasa kita, sebab dia belajar bahasa kita. Ataupun orang kita belajar bahasa Arab, dia pun balik syarah pada kita Quran dalam bahasa Melayu. Jadi tak ada alasan. Jadi oleh kerana Quran tu Allah untuk selama-lamanya, untuk seluruh alam, maka Allah Ta'ala pilih bahasa Arab, bahasa Al-Quran, seperti mana Allah Ta'ala pilih orang Arab sebagai Rasul yang terakhir. Allah Ta'ala pilih orang-orang Arab untuk mendampingi Nabi SAW sebagai sahabat baginda. Kemudian ayat yang ketiga ni, bukti kenabian. Bukti kenabian yang Allah Ta'ala nak cerita kepada Nabi, iaitu sebelum daripada Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi SAW, Nabi dalam keadaan tidak tahu, maka tidak ada alasan untuk orang-orang musyrikin Mekah ni tolak Nabi. Kenapa? Kerana berita yang Allah SWT beritahu kepada Nabi ni, Allah berita benar-benar wahyu daripada dia. Itu insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Cuma minggu depan ni hamba minta cuti lah. Ada urusan sikit. Minggu depan lagi lah. Tak apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kekurangan di hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.